Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ashabul kiram, Tuan Imam, Tuan Bilal pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya marilah kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dapat sekali lagi bertemu dan berhimpun pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung lagi perbahasan menggunakan kitab Riyadhus Salihin. Masih lagi dalam jilid yang pertama ataupun dalam bahagian yang pertama, dalam bab yang ke-16, di bawah tajuk dari hal perintah memelihara syariat Rasul dan peradabannya. Jadi kita masih lagi dalam membahaskan tajuk ini, arahan-arahan yang dikeluarkan oleh Allah untuk menjaga syariat dan adab-adab yang telah ditinggalkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah bincangkan dalam bulan yang lepas beberapa ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tajuk ini. Dan kita sambung lagi bacaan hadis kita pada malam ini, pada hadis yang ke-8 di dalam kitab pada muka surat 132. Daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara faja'ala al-janadib wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yazuyyuhunna anha wa ana akhizum bihujazikum anin nar wa antum tafallatuna min yadai." Hadis riwayat Imam Muslim daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Perumpamaanku dan perumpamaan kamu seperti seorang lelaki yang telah menghidupkan api, lalu datanglah sejenis belalang dan kalkatu menjatuhkan dirinya ke dalam api itu, dan dia menjaga binatang-binatang itu supaya jangan tercebur ke dalamnya, dan aku melarikan tempat-tempat mengikat tali seluar kamu daripada api itu, sedangkan kamu bersungguh-sungguh melucutkannya daripada tanganku." Muslimin dan muslimat sekalian, hadis ini adalah apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang masih juga ada hubung kait dengan hadis yang terbincangkan pada bulan yang lepas. Tetapi di dalam hadis ini Nabi telah memperincikan apakah di antara peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan peranan kita sebagai umatnya.
Nabi menceritakan perumpamaan Rasulullah sendiri dengan perumpamaan kita. Iaitulah kata Nabi seperti dinyalakan sebuah unggun api di waktu malam. Lalu bila dinyalakan unggun api di waktu malam ini, datanglah macam-macam jenis serangga. Mari dengan belalang, dengan kalkatu, dengan macam-macam lah binatang-binatang yang suka kepada api ini. Dan kata Nabi, tugas aku ialah cuba untuk menghalang binatang-binatang tadi daripada jatuh ke dalam api itu. Tugas Nabi ialah duduk di tepi api tadi, tepis binatang-binatang tadi, jangan dia masuk ke dalam api. Dan kata Nabi, walaupun ada sebahagian yang aku dapat selamatkan, kata Nabi, tapi banyak juga serangga-serangga itu yang akhirnya dia lebih berminat kepada api tadi dan terjun, akhirnya dia mati terbakar. Jadi tuan-tuan, apa yang boleh kita ibaratkan dalam hadis Nabi yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah ini? Kita boleh memberikan satu gambaran bahawasanya unggun api itu ialah api neraka. Unggun api itu api neraka, gambarannya. Dan kemudian binatang-binatang yang terdiri daripada kalkatu, rama-rama, belalang, semua-semua ni ialah kita lah sebagai manusia. Dan Nabi yang duduk di tepi bara api tadi, seolah-olahnya Nabi nak menyelamatkan kita ni yang cuba nak terjunkan diri masuk dalam api neraka. Sehingga kan kata Nabi di hujung hadis itu, Nabi kata, sehingga aku memegang tali seluar kamu. Maknanya Nabi bagi gambaran, Nabi dah pegang dah seluar kita ni, kain jubah yang kita pakai, baju yang kita pakai, Nabi pegang supaya jangan kita jatuh dalam api neraka itu. Kerana sayangnya Nabi nak menyelamatkan kita. Tetapi kata Nabi, kamu yang menepis tangan aku. Nabi dah pegang, kita tepis tangan Nabi, akhirnya kita yang terjun masuk api neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan, hadis Nabi ini begitu cantik, begitu indah sekali misal ataupun tamsil yang Nabi berikan, dengan unggun api, dengan rama-rama belalang, dengan Nabi duduk tepi api tadi, dan Nabi selamatkan binatang-binatang tadi. Maknanya itulah kepayahan, susah payahnya Nabi, bersungguh-sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menyelamatkan manusia ini jangan terjun daripada api neraka. Dengan Nabi ajar kita syariat-syariat, peraturan-peraturan, undang-undang, hukum hakam. Tetapi ramai orang yang tidak mau dengar cakap Nabi, akhirnya masuk api neraka, baru dia nak menyesal. Jadi tuan-tuan, tolong perhatikan hadis ini baik-baik, kita sama-sama tengok, supaya kita jangan jadi binatang-binatang yang degil tadi, yang Nabi dah kuis jauh-jauh, tepis jauh-jauh, dia mari juga dekat api tadi. Jadi bila Nabi dah pegang seluar kita, jangan kita terjun dalam api itu, sepatutnya kita sambut tangan Nabi itu. Dalam lain perkataannya, kita ikutlah apa yang Nabi bawa. Kita dengarlah cakap Rasulullah sendiri yang mewakili cakap daripada Allah. Bukan Nabi cakap suka-suka hati daripada perut dia, tapi yang Nabi cakap ialah semua adalah wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi ini bercakap bukan mengikut hawa nafsunya, tapi adalah daripada wahyu Allah. Jadi maknanya tuan-tuan, apa yang Nabi telah ajar, daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara, maka semuanya itu adalah wahyu, adalah hadis, adalah